Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Jadi alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada siri yang ketujuh ini dapat kita sama-sama meneruskan kuliah-kuliah kita yang lalu dalam siri Sekolah Pemikiran Islam 1.0 bagi memperkenalkan perkara asas dalam pemikiran Islam, dan ini antara topik yang agak berat rupanya untuk insyaAllah kita akan cuba permudahkan dan mungkin dengan bantuan saudara Izul, Ustaz Izul, nanti boleh kita bicarakan dengan lebih baik topik ini insyaAllah. Kita mungkin biasa dengar perkataan maqasid. Maqasid syarak. Ataupun maqasid ni maksudnya tujuan-tujuan daripada syarak, daripada perundangan Islam. Ringkasnya, tujuan-tujuan daripada perundangan Islam. Ketika mana kita membicarakan tentang topik hak asasi, sebelum ni ada membicarakan dalam siri yang keempat kot, saya membicarakan tentang topik hak asasi manusia, cara Islam menangani hak asasi manusia. Dalam slide berkenaan saya telah menjelaskan bagaimana Islam menjaga hak asasi menerusi perundangan Islam dan menerusi item-item yang terdapat dalam maqasid syarak ini. Jadi Islam dia bawa agama kepada kita menerusi hukum hakamnya yang diambil daripada Quran dan hadis dengan tujuan-tujuan yang murni, dengan tujuan yang baik, bukan untuk menyusahkan manusia, bukan untuk memberatkan manusia, tetapi untuk nak bawa kebaikan kepada manusia. Itu dia punya asas je lah dalam bila kita sebut maqasid, tujuan perundangan Islam. Apa tujuan agama, apa tujuan undang-undang Islam? Nak memudahkan manusia, nak mengawal manusia, nak membantu manusia, nak memudahkan urusan manusia, itulah tujuannya. Yang tujuan itu dibahagikan kepada 5 perkara ini. Ini dia punya basic, sebagaimana yang kita bicarakan dulu, membicarakan tentang hak asasi manusia, tetapi cara Islam dalam mengawal hak asasi manusia, keinginan manusia, kemaslahatan manusia, kepentingan manusia, menerusi 5 perkara ini. Jaga agama, jaga nyawa, jaga akal, jaga keturunan, jaga harta. Maknanya kalau 5 ini dijaga, kira konklusif lah. Maknanya kira lengkap lah apa yang perlu nak dijaga oleh manusia. Kalau di barat, dia ikut hak asasi. Hak asasi ni dia open sangat, tak tahu ke mana dia punya nak perginya. Dan ikut hak orang ni kata begini, orang tu kata. Tapi Islam tak. Islam susun. Ulama-ulama menyusun 5 perkara ini yang merupakan intipati daripada perundangan Islam. Ini yang disebut sebagai tujuan perundangan Islam, tujuan semayang, tujuan kita puasa, tujuan kita zakat, tujuan kita pergi Mekah, tujuan kita sedekah, tujuan kita tujuan kita tak nak main riba, tujuan kita bermuamalat cara yang betul, kita gunakan hak kahwin, apa semua ni nak jaga 5 perkara ni lah. Agama, nyawa, apa semua ni. Okey. Jadi kalaulah terjaga 5 perkara ini, maka akan terjagalah basic dalam kehidupan. Macam mana Islam menjaga basic kehidupan ini? Setiap satu daripada
5 ataupun 6. Kadang-kadang orang, kenapa tadi 5 ini 6 pula? Ada ulama yang memperincikan maruah dan keturunan itu dibagi dua. Maruah dan keturunan itu dibagi dua. Ada ulama dulu dia sekalikan. Ada sebagai ulama dia perincikan, dipisahkan dulu. Boleh mana-mana pun boleh. Saya dalam yang ni saya perincikan sampai 6 supaya nampak, sebab saya nak talikan dengan setiap satu daripada elemen-elemen yang disebut sebagai tujuan perundangan Islam ini ada diikat dengan hukum hudud. Diikat dengan hukum hudud. Menjaga agama, dia ada dengan hukum murtadnya. Hukum riddah lah. Menjaga nyawa dengan ada hukum qisas. Menjaga akal diletakkan hukum yang menjaganya ialah hukum minum arak. Keturunan, hukum zina. Menjaga harta, ada dua hukum mencuri dan hukum rompak. Ada dua kat situ. Menjaga maruah, diletakkan hukuman tuduhan zina. Jadi, maka ulama-ulama menyusun, meletakkan hukuman hudud itu mempunyai kaitan yang sangat rapat untuk menjaga maqasid syarak. Okey. Itu dilihat item yang kedua ataupun poin yang kedua yang saya nak sebut. Poin yang pertama tadi apa? Siapa ingat? Siapa boleh tulis sikit? Poin yang pertama tadi. Apa poin yang pertama tadi? Siapa nak tulis sikit? Kod dia tercatat ke apa ke? Boleh tulis sikit supaya recap. Supaya kita dapat apa sebenarnya yang saya nak sampaikan tadi. Dalam poin yang pertama tadi. Siapa? Okey, maqasid tujuan. Okey, poin yang pertama tadi saya nak sebutkan ialah keseluruhan agama kita, perundangan Islam, Islamic law, ialah nak jaga 5 perkara. Keseluruhan semua ni disimpulkan nak jaga 5 perkara. Dan 5 perkara ini ataupun 6 perkara ini dikawal menerusi yang pertama hukum hudud. Kemudian barulah hukum ta'zir, barulah hukum-hukum seterusnya. Jadi di sebalik ni ada dia punya undang-undang asasnya lah. Undang-undang asasnya. Kemudian ni kita pun tahulah kan. Saya sekadar nak recap je. Hukum murtad, hukumnya bunuh. Hukum zina, hukum minum arak sebat 40 hingga 80 kali. Hukum zina sebat ataupun rejam sehingga mati, kan? Hukum curi, potong tangan. Hukum rompak, ada yang bunuh, salib, potong tangan, buang daerah, kan? Hukum zina, kan, sebat 80 kali. Ini semua hukum hudud. Saya nak berhenti sikit dalam bab hukum hudud ni, kan? Sebab ada orang kata hudud ni zalim, hudud ni tak berperi kemanusiaan sebab dia sangat keras. Okey, fine. Saya nak jawab sikit poin ni, kan. Okey. Dikatakan keras, kan? Dikatakan keras tentang potong tangan apa keras. Sebenarnya orang yang pelaku kepada melanggar undang-undang sehingga disabitkan dengan hukuman hudud ini, orang ni sangat jahat. Orang yang dijatuhkan hukuman dengan hukuman hukum hudud ni, kesalahan-kesalahan yang boleh dihududkan dan dikena, memang sangat jahat. Apa contohnya sangat jahat? Kalau dia berzina, kan, sehingga boleh dilihat oleh 4 orang saksi, kan, 4 orang saksi, dan pelakuan zina itu dilihat dengan betul sehingga digambarkan dengan contoh tali masuk dalam telaga, kan, itu digambarkan contoh begitu. Agak-agak orang yang buat zina ni, dia buat kat mana agak-agak? Yang sampai dilihat sebegitu, agak-agak kat mana?
Cuba korang komen sikit. Agak-agak kalau yang buat begitu tu buat kat mana dia punya perlakuan zina tu. Agak-agak lah. Ha? Bilik hotel ke? Kan? Dalam bilik yang tertutup ke? Sehingga boleh 4 orang tengok lah. Agak-agak kat mana. Ha? Tempat awam, public. Kan? Maknanya tengah-tengah Tesco tu lah. Tesco. Dekat Ampang tu kan. Tengah-tengah Tesco, apa nama sekarang, Lotus kan, dekat Ampang tu. Dia pergi buat projek kat situ, kan. Yalah, nak tengok sampai 4 mata menengok ni bukan senang. Kalau katakan masuk bilik kan, pencegah maksiat masuk bilik, mereka dah tak ni ada kan, mungkin dah berpakaian kan. Jadi kalau dilihat, maknanya kalau dia mencuri sampai orang boleh tengok dia mencuri tu dengan mata kepala sendiri, dengan keadaan dia bukan orang miskin, keadaan dia orang yang berada pun semua ni, kalau dia mencuri sampai dia dilihat oleh orang lain, maknanya memang jahat lah. Memang jahat lah. Kan? Dan wajarlah dikenakan hukuman berkenaan. Jadi orang kata zalim lah apa semua, bagi saya mungkin dia tak faham kot falsafah di sebalik hukum hudud ni kan. Jadi itulah kan. Saya nak komen sikit yang post video. Post video ni kita tak boleh nak jadikan sebagai bukti. Video ni tak boleh jadikan sebagai bukti. Kenapa? Kerana video ni ialah terdedah kepada manipulasi kan. Contohnya dia pakai topping. Dia buat topping sebiji macam muka Encik Lebah. Macam muka Yesus, biji macam muka. Kan? Kan ada topping yang macam apa, macam mana topping macam mana tu? Topping yang plastik, ikan plastik yang macam getah tu kan. Pakai muka. Tapi lah muka kalau macam muka kita Zul tak siapa lah nak buat kan. Ini muka katakan pemimpin-pemimpin utama dunia ke apa, kan negara ke apa, dia nak jatuhkan reputasi. Kadang-kadang bukan betul gambar dia, bukan betul dia kan. Jadi tak boleh nak percaya sepenuhnya lah. Sebab itu dia tak boleh jadi bahan sokongan, bahan utama, bukti utama, tak. Dia boleh menjadi supportive evidence saja. It's not the main evidence. Kalau nak gunakan itu sebagai ini, dia tak boleh, sebab dia terdedah dengan macam-macam lah. Dengan AI sekarang ni pun dah macam-macam lah orang buat. So tak apalah, saya tak nak bincangkan panjang tentang topik itu, tapi semua nak go through saja lalu sikit, kerana sebab saya sentuh hukum hudud ni. Dan bukanlah bermakna bila kita sebut hudud ni mesti dengan hudud semua selesai, taklah juga. Itu masa lain lah kita bincang. Masa lain kita bincang. Okey. So yang nak dijaga tadi 5 perkara tadi, ataupun 6 perkara. So keseluruhan perundangan Islam nak jaga 5 ni ataupun 6 perkara ni. So yang pertama, nak jaga agama. Jaga agama ataupun 6 ni ada 2 side. Ada side yang membangunkan, konstruktif, ada side untuk nak mengawal. Satu untuk membangun, yang kedua untuk mengawal. Ada 2 side ni. Menjaga agama dalam side nak membangunkan ini ialah dengan menjaga apa kita kata, menjaga semacam slide yang tak updated ni, macam tertinggal something kat sini. Ialah dengan menetapkan undang-undang untuk ataupun membuat pembangunan supaya dapat menjadikan pembangunan Islam dari sudut orang semayang, orang pergi haji, membangunkan agama dengan maksud membangunkan masjid surau, membuat undang-undang yang sesuai untuk nak pemilihan jawatankuasa masjid, kan, wakaf, apa ni semua projek untuk menjaga kepentingan agama Islam. Itu satu side yang membangunkan. Satu side yang kedua ialah menetapkan hukum hakam dan peraturan untuk mengawal. Dia nak kontrol, dia nak kawal. Ataupun dia nak dia cuba untuk
protect agama daripada perkara-perkara yang boleh menyebabkan sesuatu perkara itu jadi buruk, sehingga berlakunya bid'ah, sehingga berlakunya kekufuran, sehingga berlakunya syirik. Yang ini yang nak dikawal dan nak dijaga. Jadi ini maksud ataupun tujuan nak menjaga agama. Dengan dua cara, satu dia kena develop, yang kedua dia kena kawal, daripada sesat, daripada wujudnya ajaran sesat. Kan, kalau kat Melaka tu ada apa nama ajaran sesat di Pulau Besar, kan? Di Pulau Besar saya dah pernah pergi ke Pulau Besar, kan? Saya pernah pergi ke Pulau Besar di Melaka, kan? Belum Naik belum bot. sampai Ustaz. Belum ha, lagi. saya naik bot dalam, kebetulan satu hari tu pergilah Melaka, kan, naik motor pergi jalan-jalan sampai ke Melaka, tak tahu nak ke mana. Tengok map, bagus Pulau Besar ni, pergilah, kan. Kat sana tu ada macam-macam lah, ada makam lah, apa semua, orang menuntut apa semua ada lah kat sana, kan. Siapa orang Melaka kat sini, komen sikit orang Melaka, Pulau Besar, kan. Ada kubur panjang, saya pergilah tengok, ada orang nak ada telaga apa benda lah, ada orang nak jadi bomoh apa semua ke sana jugalah, kan. Jadi dikawal agama daripada berlakunya sesat, kan, termasuklah contohnya, kan, orang mengawal agama daripada berlakunya salah faham, kan. Contohnya dalam isu Bible, penggunaan kalimah Allah Ta'ala yang digunakan oleh orang bukan Islam, contohnya, kan. Ha, Jadi kita mengambil pendirian bahawa orang bukan Islam, dia nak sebut kalimah Allah Ta'ala tu, tak apalah nak macam mana, kan, dah masuk Islam dia kena sebut juga, kan. Tapi dia officially dia nak guna kataan Allah Ta'ala ni sehingga boleh mengelirukan itu, tu kita kena kawal lah. Nanti gereja pula atas nama rumah Allah Ta'ala, tapi gereja haru, kan, haru begitu. Jadi sebab itu benda ni perlu dikawal. Ni tujuan dengan menjaga agama. Yang kedua, menjaga nyawa. Dengan cara apa? Ada dua sudut yang saya sebutkan ni. Sudut membangunkan dan sudut mengawal. Membangunkan kehidupan yang baik, kan? Pembangunan, buat rumah, buat kilang, buat apa-apalah supaya dapat memastikan kesejahteraan kehidupan manusia. Kan? Ini nak jaga manusia lah. Kan? Termasuklah jaga manusia sekarang ni, menjaga harga barang. Kan? Menjaga harga beras lah sekarang. Kan? Sebab dia adalah perkara asas dalam kehidupan. Kan? Kalau beras tinggi sangat, marah dia orang, jadi orang susah nak makan. Bila susah nak makan, dia akan mungkin menyebabkan mengancam nyawa manusia. Kan? Sebab ini adalah keperluan asas. Dan dalam masa yang sama juga perlu untuk bahagian kawalan, memelihara nyawa manusia dari kebinasaan sampai nak mencederakan orang, nak bunuh, nak perang, nak yang boleh mengancam nyawa manusia lah. Apa-apa ubat-ubat yang boleh mengancam nyawa manusia, membahayakan manusia, kopi 3 in 1, kan. Makan banyak sangat sekali-sekala okeylah, tapi kalau kau hari-hari, cubalah hari-hari, kan. Cubalah pagi, petang, siang, malam, pagi, petang, siang, malam, 40 hari insya-Allah beramal. Makan 3 in 1 tu insya-Allah adalah faedahnya nanti, kan. Mungkin itu maknanya yang berkaitan dengan kesihatan. Yang kalau dulu masa musim Covid, itu semua banyak berkaitan dengan menjaga nyawa manusia, kemaslahatan kehidupan manusia. Okey. Kemudian yang ketiga ialah menjaga akal. Tujuan perundangan Islam ni, keindahan Islam ni nak jaga akal manusia. Kalau agama dah okey, kehidupan dia sejahtera, rumah ada, makan apa semua ada, mengawal akal pula, kan. Perlu dibangunkan pendidikan, sekolah agama, sekolah tak agama, sekolah kebangsaan, sekolah belajar macam-macam bidang, universiti, pengajian tinggi. So, membangunkan tu semua, kan. Kena belajar, itu adalah membangunkan akal. Dan side kawal ni ada juga, melindung akal, membuat apa-apa juga yang boleh mengawal ataupun kita mengawal daripada apa-apa yang boleh merosakkan fungsi akal.
main apa nama ni, hisap dadah, minum arak, ini contoh yang biasalah, termasuklah sekarang ni yang disebut sebagai mental health, kan? Kesihatan mental dia termasuk, Islam jaga perkara-perkara daripada yang boleh merosakkan fungsi akal, kan? Macam apa nama ni, tidur lewat sangat malam-malam, kan? Sekali-sekala okey, tapi kalau malam-malam style tidur lewat, kan, main game, kan, adakah dia menjaga akal ke tak jaga akal? Main game hari-hari, sampai lewat malam, pukul 1, pukul 2, pukul 3 bangun, pukul 3 tidur, kan. So tak tahulah, saya melihatnya kalau selalu tidak begitulah dia punya rutinnya, kan, dia boleh merosakkan akal dia, kan. Apa, macam mana cara merosak akal ni dalam permainan game, kan. Game, saya satu contoh lah, kan? Satu contoh, bila kita main game, kan, bila kita main game ni, kita memerlukan kepada energi, kan. Maklumlah tengah fight sama ada lawan ke, ataupun main kereta ke, apa ke, kan, ataupun PUBG ke, whatever lah, kan. So kita lawan, bila kita lawan, kita punya apa yang dipanggil dengan enzim adrenaline. Adrenaline itu akan keluar, dia akan keluar banyak, dia akan keluar. Bila dia keluar, kita akan jadi energi, kita akan terasa tak ngantuk, rasa kuat. So bila kita lawan, kita tengok rasa tak ngantuk. Tak ngantuk, mungkin pukul 1 tak ngantuk, 2 sampai 3, 4, sampai pukul 3 dah mula dah letih. Letih. Lepas tu tidur. Tidur subuh, kan. Dinosaur lah. Sebut dinosaur lah. Sebab apa? Sebab kita dah, kalau itu hari-hari, kita dah main dengan adrenaline punya enzim tu, kita keluar hari-hari sampai begitu. So jangka masa panjang mungkin dia akan efek kepada kesihatan lah, apa semua, kan. Jadi yelah, sebab normal manusia dia tidur awal, dia tidur tak adalah sampai pukul 8 dah tidur, tapi maknanya jangan lewat sangat, kan. Sekali-sekala okey, kan, tapi dibimbangi. Kalau selalu sangat lewat pukul 3 tidur, kan, main game apa semua, itu dibimbangi. Itu Islam jaga apa-apa perkara yang boleh merosakkan fungsi dan peranan akal. Okey. Siapa sini apa nama fighter dalam PUBG, kan? Boleh try dengan Izul. Okey, yang keempat ialah menjaga keturunan. Menjaga keturunan. Menjaga keturunan ini ialah dengan cara kita membawa nilai-nilai yang baik dalam keluarga, kita, supaya bila kita menjadi orang baik, kita akan mendapat pasangan yang baik. Kalau orang yang suka jadi minah karan, maka dia akan pun dapat laki pun macam mak karan jugalah. Biasanya begitu dia punya resamnya begitu. Al-khabithatul khabithin. Orang yang tak berapa elok, dia akan dapat suami yang tak berapa elok. Macam tu dia punya resamnya begitu. So untuk dapat pasangan yang baik, maka dia perlu jadi orang baik, kan. Perlu jadi orang baik. Nasiblah kalau katakan orang yang baik dapat isteri yang jahat, kan. Itu nak buat macam mana. Tapi normalnya yang baik, dia akan dapat pasangan yang baik. So untuk kita menjaga keturunan kita nak jadi baik, maka kita kena jadi baik, barulah dapat pasangan yang baik, kan. Kemudian bila dah berkahwin, maka kita perlu untuk jaga keturunan dengan jaga zuriat yang boleh anak, yang boleh melahirkan ramai keturunan. Ini kahwin pula sana semua, supaya, kan, barulah sistem masyarakat jadi betul dan dikawal keturunan. Kita ni tak macam haiwan. Haiwan ni, kan, itulah bapa, itulah anak, itulah tok cucunya, apa semua dia tak kisah, kan. Tapi kita ada keturunan supaya kita tahu nasab kita, kan. Dan kita punya keluarga kita ni tak terlibat dengan benda-benda yang boleh merosakkan keturunan dengan menyalurkan nafsu syahwat seksual ini bukan pada tempatnya, kan. Perzinaan, liwat, lesbian, gay, duiseksual, transseksual lah, macam-macam lah sekarang ni, kan. Itu proses nak jaga keturunan, nak jaga keturunan. Jadi ini dijaga oleh agama. Kita menjaga cara, kan, dari sudut hukumnya mula dengan hudud. Jadi bila dikawal, barulah
akan dapat satu masyarakat yang baik. Kemudian seterusnya, yang kelima adalah menjaga harta. Menjaga harta. Dengan cara Islam minta supaya kita bangunkan harta kekayaan supaya dapat memudahkan urusan manusia sehinggalah dapat bayar zakat, sehinggalah dapat mengeluarkan cukai, sehinggalah dapat membangunkan negara. Islam suruh. Islam memberikan aturan menerusi undang-undang hukum muamalat. Kan? Ada kan hukum jual beli, hukum pinjam meminjam, hukum bersyarikat berkongsi, hukum melabur, kan, macam-macam lah dalam amalat tu kan. Dan sekarang ni dah macam-macam kontrak lah dalam bidang Islam. Ada facilities itu dan dibangunkan sehingga wujudkan perbankan Islam pun semua tu nak menjaga harta manusia, kan. Dan dalam masa yang sama mengelakkan manusia daripada mengambil harta orang lain dengan cara yang salah, dicuri, dirompak, dirasuah, dia apa-apalah macam-macam. Nak menjaga, topiknya nak jaga harta dan kekayaan manusia dan pemilikan manusia. Ada rumah, ada apa, nak dikawal semua-semua ini. So, bila terkawal semua perkara ini, maka akan jadi baguslah. Jadi bagus. Okey. Itu 5 dipanggil dengan tujuan perundangan Islam. So, apa tujuan daripada semayang? Kalau tanya siapa boleh jawab. Apa tujuan daripada semayang? Tujuan semayang. Apa tujuan semayang? Nak jaga apa tujuan semayang? Kalau kita lihat daripada perspektif makos, kalau semayang kita nak jaga apa? So, boleh komen sikit? Jaga agama. Kalau kita semayang, jaga agama. Kalau kita zakat, jaga harta. Kalau haji, apa pergi haji? Jaga agama. Jaga semua. Jaga semua. Okey. Kadang-kadang memang ada satu sahaja. Kadang-kadang dia jaga semua. Kan? Dengan haji juga dia menjaga nyawa manusia. Macam mana? Syarifuddin dia jawab tadi jaga semua. Macam mana? Cuba cerita sikit. Cuba tulis sikit. Macam mana dengan haji boleh menjaga nyawa. Cuba cerita sikit. Dia pandai jawab ni, kita minta dia tulis sikit. Macam mana dia jaga nyawa? Komen sikit. Macam mana jaga nyawa dengan haji ni? Macam mana? Harta digunakan secara betul. Harta digunakan dengan cara yang betul. Okey. Agama diikuti. Solat cegah mungkar. Kan? Okey, lagi. Kan? Jadi maknanya kan, semua perundangan Islam ni semua kita boleh kaitkan dengan 5 perkara ini. 5 perkara ini. Okay, apa yang berlaku ialah kan, ini yang saya nak cerita di sebalik perkara ini. Kan? Tadi dia punya introduction-nya lah. Panjang pula introduction kan. Tadi introduction-nya. So, dia punya the third point is kan, orang salah guna maqasid. So, kita faham apa sebenarnya. Kan? Sumber hukum adalah Al-Quran, Al-Hadis. Sumber hukum. Sumber hukum. Bila dah ada hukum, apa tujuannya? Okay. Bila ada hukum, apa tujuan? Hukum Allah Ta'ala menghalalkan jual beli, mengharamkan arak, mengharamkan riba. Ahallallahu al-bai'a wa haram. Allah Ta'ala halalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi halal jual beli, boleh jual beli, tak boleh riba. Sandarannya mana? Sandarannya ayat Quran tadilah. Halallahu al-bai'a wa harima. Apa tujuan di sebalik dibenarkan jual beli? Apa tujuan di sebalik haramnya riba? Apa di sebalik itu? Kita keluarkanlah begitu begini. So itu yang kita cuba fahamkan.
Jadinya kan, jadinya bila kita uh, memahami dua perkara, ada dua benda kat sini. Satu, sumber hukum. Apa sumber? Mana sumber dia? Sumber dia Quran, hadis, ijma', qiyas. Itu sumber lah. Sumber hukum. Bila dah ada hukum, apa tujuannya pula? Apa tujuannya pula? Tujuannya, contoh tadilah jual beli, apa tujuan dia? Riba, diharamkan riba, apa tujuannya? Diberikan tolak kan kepada lelaki, apa tujuannya? Diberikan mahar, nikah kahwin, semua ni mesti ada tujuan-tujuannya. Okey. Okay. So, jelasnya ialah untuk kita keluarkan hukum mesti daripada sumber. Sumber bukan daripada tujuan. Masalahnya, contoh orang salah guna maqasid ni. Apa contohnya kan? Contohnya dia kata baik hati. Baik hati. Baik hati ini adalah salah satu daripada tujuan undang-undang Islam lah. Untuk nak bagi hati jadi baik. Ni tujuan nak menjaga agama lah. Hati jadi baik, jadi bersih hati kan, jadi bagus. Tetapi tidak boleh menggunakan alasan baik hati ini untuk tidak menutup aurat. Dia kata yang penting hati baik walaupun saya ni tak menutup aurat. Ini salah guna maqasid, salah guna. Memanglah agama ni tujuan nak bawa jadi baik. Tetapi kan, kalaulah dia bertentangan dengan Quran, dia tak boleh. Baik ataupun tak baik ni, dia mesti didefinisi oleh agama. Agama yang menentukan baik ataupun tak baik. Kalau agama tak cakap apa-apa, itu ikutlah. Tapi kalau agama dah cakap benda ni elok, eloklah. Kalau benda agama cakap tak elok lah. Kan? Contohnya kan, contohnya saya selalu bagi contoh begini. Zakat dengan riba. Kan? Kalau ikutkan logik, mana bagus? Kan? Ikutkan logik, mana bagus? Zakat, duit makin kurang. Riba, mungkin duit makin dapat lagi banyak. Kan? Zakat, kita ada 100,000, setiap tahun kita kena keluar 2,500 zakat. Kan? Kemudian kalau kita keluarkan dengan riba, kita kena keluarkan. Dengan riba kita boleh dapat untung. Kau bagi pinjam ke orang, bagi duit 100,000. Dah kau pinjam 100,000, takkanlah bagi 100,000 je. Kan? Bagilah lebih sikit. Dia kata kan, dapatlah 100,000, dia bagilah lebih 1,000. Okeylah, dapatlah 1,000. Salahnya kan. Tapi itu riba. Kan? Itu riba. Jadi, nak tahu baik ataupun tak baik, kan, rujukannya kepada nas. Kena rujuk kepada nas, kepada Quran, kepada hadis. Tak boleh menggunakan apa maqasid. Yang penting baik hati. Yang penting aku tak ngacau orang, dia kata kan. Yang penting adil, kan. Yang penting adil. Tak kan. Adil ni adalah suatu input, satu output selepas dilakukan satu amalan. Output dia kan, macam makan dengan kenyang lah kan. Macam mana, siapa yang boleh buat kenyang? Kenyang tu macam mana? Kenyang, macam mana dia kenyang kan? Kenyang tu tak nampak kan. Macam mana boleh buat kenyang? Kenyang tu tak boleh nak dibuat. Yang nak boleh dibuat ialah makan kan? Macam mana nak buat kenyang? Kenyang tu benda yang dia punya output dia mesti buat inputnya apa? Inputnya adalah makan. Bila makan, dapatlah kenyang. Gitu. Jadi saya nak kenyang. Saya nak adil. Nak adil, kenalah buat, ikutlah undang-undang Islam. Kenalah sembahyang, kenalah puasa, barulah dapat keadilan.
kenalah dengan apa nama ni, muamalat, menakahat, jenayah, barulah dapat keadilan. Saya nak adil. Dia macam dia nak kenyang tapi tak makan. Saya tak kisah apa-apa pun tapi saya nak kenyang. So tak bolehlah begitu. Dia mesti pergi kepada apa yang nak yang kita nak, yang kita boleh buat daripada adil ni. Kan? Nak kena buat itu ke, nak buat ini ke, kan? Barulah dia akan menghasilkan keadilan. Jadi bila Quran dah sebut benda-benda yang boleh menghasilkan keadilan, maka kita kena ikutlah, sebab itulah cara yang boleh membawa kepada keadilan. Contoh zakat dengan riba tadi. Kan? Nak bawa keadilan kepada manusia, riba ni lebih bagus. Zakat ni tak ada untung sebab setiap tahun kena keluar duit, mana ada untung, kan? Nampak pada zahirnya gitulah, kan? Tapi nak bawa keadilan kepada manusia mestilah dengan zakat, mestilah dengan tidak pergi kepada riba, barulah boleh menghasilkan maqasid, barulah menghasilkan tujuannya apa? Tujuannya nak bawa keadilan. Jadi keadilan itu adalah tujuan. Keadilan itu adalah tujuan. Baik hati itu adalah tujuan. Kita nak berhujah dengan siapa, kita nak mengambil dalil daripada siapa, kena dalil daripada Quran. Apa Quran kata? Kita ikutlah Quran kata. Bila kita ikut, akan menghasillah tujuan daripada perundangan Islam. Dan baik hati, keadilan, apa semua tu boleh, dia semua tu boleh kena rujuk kepada salah satu daripada 5 perundangan Islam tadi ataupun 6 tu, kan? Sama ada dia akan terselit kat mana-mana ataupun sama ada satu ataupun semua pun mungkin boleh, kan? Sebab semua dia akan merujuk kepada 5 ataupun 6 tujuan perundangan Islam. Tapi tak boleh kita menjadikan yang penting hati baik, kan? Semayang pun tak payah, saya ni semayang pakai niat je. Ada tak orang semayang pakai niat je? Saya ni niat je, kan? Penting hati baik. Dia pula macam mana boleh macam itu, kan? Inilah yang penting untuk difahami, sebab tujuan perundangan Islam ni dia mesti difahami, tetapi kita tidak menjadikan itu sebagai hujah yang akhirnya kita menolak asas dalam undang-undang Islam. Macam je lah, yang penting hati baik, saya ni pakai je seluar pendek, kan? Tapi hati saya baik, mana boleh, kan? Tak boleh beralasan begitu, kan? Begitu. Okey. Okey, keadilan dulu baru saja. Nanti saya akan komen kat situ, Okey. Nampak tak? Mula-mula saya cerita maqasid, kemudian ada orang salah guna maqasid. Sebelum ini, dalam kuliah yang lalu, saya ada membicarakan Islam liberal dan pluralisme. Islam liberal dan pluralisme agama. Okay. Jadi, yang kita bicarakan dulu, Islam liberal ni memang mereka menolak pelaksanaan Islam dengan logiknya, dengan rasional mereka. Jelas. Tetapi golongan yang menggunakan alasan maqasid syara' ini nampak macam Islamik. Nampak macam Islamik. Nampak macam okey, macam bagus je. Sebab saya berdasar menggunakan maqasid syara', kita menggunakan begini. Nampak macam bagus, tetapi mereka adalah neo Islam liberal. Neo Islam liberal ni maksudnya Islam liberal versi baru, versi moden. Sebab dia berhujah, kalau Siti Kasim tu Islam liberal, kan? Itu jelas lah, Siti Kasim tu memang Islam liberal, memang dia sekular. Tapi yang nampak macam Islamik ni, kan? Nanti saya bagi contoh. Ini antara contoh-contoh lah, kan? Ada contohnya orang sebut Hifzuddin, Hifzul Adyan. Kita kena jaga agama dan kita kena jaga agama-agama. Ni saya ulas, saya akan ulas satu-satu ni.
Ada dosa, ada jenayah. Kita kena banteras jenayah. Dosa ni adalah hal ehwal individu, katanya. Ada dosa peribadi, ada dosa awam. Kan? Pernah dengarlah kitab-kitab disebut ni dosa peribadi, ni dosa awam. Kan? Betul lah kan? Keadilan, kebebasan, kesamarataan. Ini tujuan daripada perundangan Islam. Mereka mempopularkan perkara ini. Ini rahmatan lil alamin, ini ekstrim agama. Ini semua manipulasi terhadap istilah syarak dengan mengambil tujuan perundangan Islam, tapi rupanya mereka tak. Contoh yang pertama tadi ialah menjaga agama. Ada dulu kita pernah dikecohkan menjaga agama-agama. Ada tak menjaga agama-agama? Adalah dulu hamba Allah tu disebutlah menjaga agama-agama. Saya tak nak sebutlah kan siapa-siapa, tapi dulu adalah dipopularkan perkataan menjaga agama-agama. Kita bila bincang tentang asal perundangan Islam, dia ada hifzuddin, menjaga agama sahaja. Agama tu merujuk kepada siapa? Merujuk kepada agama Islam lah. Kita orang Islam, jagalah agama Islam. Kan? Bukan hifzul adyan. Hifzul adyan menjaga agama-agama. Tak. Kita tak jaga agama Kristian, kita tak jaga agama Hindu. Dia nak sesat, dia nak apa itu, ikut dia lah. Apa kita nak jaga dia? Kan? Kita tak jaga dia. Dia nak seperti mana kita menjaga agama kita. Tak. Kita tak jaga agama dia. Kan? Dia nak dia memang, kalau berdasarkan kepada akidah kita, dia memang terpesong. Kan? Apa kita nak jaga lagi? Yang nak dijaga ialah kita menghormati kebebasan beragama. Beragama. Dan itu bukan menjaga agama. Kan? Itu bukan menjaga agama. Itu adalah hak dia nak beragama. Kan? Bukan menjaga agama. Jadi menghormati mereka dalam agama-agama yang lain ini, itu bukan menjaga agama. Itu bukan menjaga agama. Itu menghormati hak mereka beragama, bukan menjaga agama. Tapi ada juga dulu mereka gunakan istilah popularkan hifzul adyan, ni adalah satu perkara yang tak diterima lah. Tak diterima. Yang kedua, private sphere dan public sphere. Maksudnya dosa peribadi dan dosa awam. Apa contoh pelaksanaan yang disebut dosa peribadi, dosa awam ni? Dia berzina dalam rumah. Berzina dalam rumah. Kebetulan, contohlah, jiran kita ni hidup, jiran sebelah rumah saya ni anak dara, contoh kan. Anak dara. Kita tahulah mereka ada sewa sebelah rumah kita ni, sebelah rumah saya ni contohnya, adalah rumah 3 bilik kan, adalah mereka duduk 2 orang, 6 orang duduk dalam rumah kan. Rumah. Kita tahu ni semua anak dara belaka, tak ada orang lelaki. Tiba-tiba pelik kan. Tiba-tiba esok kan cuti kan, kita cuti esok Maulidur Rasul, cuti kan. Tiba-tiba lelaki ni masuk. Keadaan ni dia ni, kita dah sembang lah dengan budak-budak dara ni, dia semua tak kahwin lagi kan, tak kahwin lagi. Tiba-tiba lelaki ni masuk, kerap masuk ni, masuk minggu depan, masuk cuti je, dalam balik kampung ni masuk kan, masuk siang malam kan. Jadi bila sangat mencurigakan itu, maka di situ ada, walaupun haram tajassus, maksudnya kita mengintip-ngintip ni tak boleh lah kan? Tak boleh juga ikut suka akulah, rumah sebelah dia nak buat apa, ikut dia lah kan? Tak boleh kita membiarkan sampai sebegitu, sebab kita tahu perkara itu perkara yang tak boleh, sebab mencurigakan kan. Kita pun nampak muka lelaki lain apa semua, kita tahulah, kita menilai lah mana-mana yang bila kita menilai kan. Contoh kan, jadi di situ walaupun dia ada hak dia untuk berada dalam rumah dia kan, tetapi hak masyarakat untuk amar makruf dan nahi mungkar ni pun ada. Pun ada juga. Sebab mungkin berlaku kemungkaran, berlaku maksiat kat situ masalahnya kan.
Dan kita yakin dengan keadaan-keadaan yang kita boleh baca di punya persekitaran di sini, kan. Jadi di situ tak boleh, ikut suka dia lah, dia nak telanjang ke, dia nak apa ke dalam rumah dia. Tak boleh lah kita cakap seperti itu, kan. Sebab memang ada sempadannya dan memang ada dia punya hak bagi pihak yang berkuasa untuk mencegah kemungkaran, dan masa yang sama tuan rumah ada hak untuk tidak membenarkan mana-mana orang masuk, tapi benda ni boleh, tak boleh mutlak, tak boleh juga. Nak bagi hak kuasa sepenuhnya boleh geledah rumah orang tanpa ada asas pun tak boleh juga, kan. So ini kadang-kadang ada setengah pihak menggunakan alasan ini dosa peribadi, ini dosa awam, kan. Dia nak berkhalwat itu adalah dosa peribadi, dan ikut mereka dua orang ni, benda-benda yang selalu diungkapkan atas nama maqasid lah. Kita nak jaga, kan, kita kena bezakan antara dosa dengan jenayah. Ini semua alasan-alasan yang kelihatan Islamik, tapi dia bukan Islam, bukan cara Islam dalam pendekatan itu, ya. Okey, ini dosa peribadi. Macam mana Ustaz Zulhelmi, pemikiran bahaya mereka syurga bukan hak kreatif umat Islam. Ini pluralism. Sekarang YouTuber lelaki perempuan duduk dalam satu rumah. Ini pun satu hal lah, kan. Haram tak duduk satu rumah, kan. Basically tidaklah haram duduk satu rumah sekiranya menjaga batasan-batasan yang tertentu. Tetapi ialah dengan keadaan yang ada sekarang ni, dengan macam-macam lah ni, satu rumah ni dia terdedah dengan macam-macam, terdedah macam-macam. Duduk satu rumah ni bukan satu bilik. Dia kata, Ustaz, saya memang duduk satu rumah, saya bilik ni, dia bilik sana, bilik air asing-asing, kan. Macam orang sewa bilik, kan. Memang ada rumah orang sewa bilik, kan. Ni bilik walaupun sharing bilik air pun sebenarnya sewa bilik. Iyalah, memanglah sewa bilik, tapi um, pada asasnya orang tanya haram tak haram, pada asasnya tidak haram, tetapi kan perlu dilihat persekitaran itulah yang mungkin membawa kepada perkara itu boleh ataupun tidak boleh, tak boleh pergaulan bebas terkawal ke tidak, kan. Jadi dibimbangi apa nama ni, benda ni tidaklah kata apa nama ni macam naik motor lah, kan. Naik motor, orang lelaki naik motor dengan orang perempuan, lelaki duduk depan apa, naik motor sampai rapat dia ke handle, duduk depan sekali, orang perempuan duduk jauh kat belakang sampai nak terjatuh ke belakang kali, kan. Tak bersentuh, boleh ke tak boleh, Zul? Naik motor macam tu boleh ke tak boleh? Orang Kalau Ustaz perempuan Azhar kata kena letak ayah dia kat tengah. Faham tak? Pada asasnya kita kata tak bersentuh tu taklah mengapa, kan. Pada asasnya begitu. Tapi buatnya katakan terlanggar batu sekarang, kan. Itu dia punya isunya gitulah, terlanggar batu kan jadi susah, kan. Memang jadi itu nak menjaga perkara itulah, so yang mereka mempopularkan nampak macam Islamik lah, dosa peribadi. Siti Kasim tak ada alasan-alasan ni, kan. Ni orang yang nampak macam Islamik lah ni, kita membezakan konsep dosa peribadi lah apa semua. Ini satu benda yang yalah, kan, yang tak kena lah, kan, bila menggunakan ucapan berkenaan. Saya dah bicara panjang ketika mana berbicara dalam Islam liberal dulu, kan. Contoh lain ialah mahukan undang-undang Islam, keadilan Islam tanpa undang-undang Islam. Kita nak adil, kata, tapi nak adil tapi, kan, tak mahu kepada cara hidup Islam, gaya hidup Islam, hukum halal, termasuklah takzir ke, hudud ke apa semua ni dia tak nak. Tapi nak keadilan Islam. So macam mana? Tak boleh lah, kan. Kita kena keadaan kita kondusif, sebab sekarang tak kondusif nak melaksanakan undang-undang Islam, memanglah, kan. Tapi kalau nak tunggu sembuh baru berubat, tak jadi juga, kan. Nak tunggu semua orang pandai baru nak laksana Islam pun tak boleh juga, kan. So benda ni
perlu diimbangi lah, diimbangi. Dan bila kita sebut perkara begini, ini disebut sebagai mu'attilah. Siapa boleh tulis Arab sikit kat sini? Ustaz Zuhailmi tulis sikit Arab dekat ruang chat tu, kan? Mu'attilah. Mu'attilah ni maksudnya ialah sudah-sudahnya, kan, dia punya undang-undang Islam ni semua tak buat berlaku. Semua tak buat berlaku. Mu'attilah. Mu'attilah ni maksudnya, kan, bila beralasan kita perlu kepada kondusif, kita perlu kepada orang semua faham Islam, kita nak keadilan Islam, tapi sudah-sudahnya, kan, undang-undang Islam diabaikan, kan, semua sudahnya tak buat berlaku lah, kan. Saya yang penting hati saya baik, saya apa nama ni, saya tak tahu aurat, hati saya baik, sudah-sudahnya membuka aurat. Bila buka aurat tu, itu adalah mu'attilah. Mu'attilah ni maksudnya dia tak laksanakan tuntutan agama. Dia menafikan tuntutan agama dengan alasan-alasan yang nampak Islamik. Ini disebut sebagai mu'attilah. Dia menafikan undang-undang Islam, dia menafikan tuntutan daripada undang-undang Islam atas nama yang nampak macam Islamik. Ini masalah lah, kan. Ada juga mendakwa hudud qisas ni ta'zir bukan satu-satunya fokus Islam. Sebenarnya dia merupakan mekanisme yang diperintahkan untuk memperbaiki negara yang sebenarnya bila hukum hudud qisas ni memanglah nak laksanakan hukum hudud ni memanglah susah, memanglah siapa nak. Yelah, orang pun taklah bodoh, takkanlah dia nak pergi zina dekat Tesco tengah-tengah orang, memanglah tak ada, kan. Tapi undang-undang tu mungkin perlu ada, qisas ni mungkin perlu dipikirkan pelaksanaannya, kan. Ta'zir, kan, mungkin tak semua, tapi maknanya usaha-usaha ke arah tu perlu diangkat. Dan cara yang pertama untuk mengangkat itu ialah dengan cara menaikkan kuasa yang ada pada mahkamah syariah, yang sangat kecil kuasanya diberikan kuasa yang lebih besar, kan. Dan ini memerlukan kepada pelbagai usaha lah, kan, untuk ke arah meningkatkan kuasa mahkamah syariah ini. Okey, apa contoh lagi saya kat sini? Ini semua yang disebut sebagai mereka salah guna maqasid, salah guna nak pergi kepada tujuan perundangan Islam, tetapi meninggalkan nas Islam, meninggalkan ayat-ayat Quran, dan mereka fokus pada tujuan kepada ayat Quran. So bukan salah pergi kepada tujuan, tetapi benda ni kena baca beriringan. Kena baca beriringan. Apa contoh? Saya banyak bagi contoh kat sini, kan. Ini satu buku yang saya ambil daripada Wacana Pemikiran Reformis, yang ditulis oleh Ahmad Farouk Musa, dan juga dia adalah compilation artikel-artikel ni. Okey. Apa dia kata, kan? Cuba baca, tengok apa yang dia kata. Dia kata untuk tukar negara ini kepada negara Islam adalah usaha yang kesasar. Kesasar ni memang sengaja dicari bahasa kesasar. Kesasar ni memang maksudnya usaha yang tak betul lah. Dia kata umat Islam harus belajar untuk hidup dalam negara sekular dan mempromosikan nilai-nilai Islam yang fundamental, keadilan, kebebasan, kesamaan, toleransi, urus tadbir yang baik, kan. Malangnya puak Islamis cenderung memfokuskan secara melulu hudud undang-undang jenayah, taksub dengan tubuh para wanita berbanding dengan hak-hak mereka yang sebenarnya telah meragut prinsip moral dan tujuan etikanya, kan. Ini kita tak nafikan tentang keadilan, kebebasan, persamaan, toleransi, kan. Dan itulah tujuan. Tetapi nak mencapai tujuan itu mestilah kepada macam mana, macam tadilah, antara makan dengan kenyang, kan. Mestilah kepada makan, sebab makan tu akan melahirkan kenyang. Kalau kenyang tu difokus, kan, saya mungkinlah kenyang
artificial lah kot sekarang kan. Kenyang apa nama ni, menggunakan AI lah kan, tak apa-apa. Tapi nak ceritanya tentang bagaimana kita fokus pada hukum dan mencapai tujuan. Kalau tujuan sahaja, maka tak jadi. Contohnya begini, contoh lain saya bagi begini. Masuk kerja, orang masuk kerja pukul 8 pagi hingga 5 petang. Masuk kerja 8 pagi 5 petang. Bila masuk kerja 8 pagi 5 petang, apa tujuannya diberikan undang-undang masuk kerja 8 pagi 5 petang? Apa tujuan? Apa tujuan? Siapa boleh jawab? Apa tujuan orang kerja masuk kerja 8 pagi 5 petang? Apa tujuan? Siapa boleh respon? Masuk kerja 8 pagi 5 petang. Supaya ada masa kerja yang difokuskan lah, kan, keperaturan, disiplin. Okey. Tapi ada orang ni dia melihat tujuan. Tujuan. Apa tujuan masuk kerja? Yang penting aku kerja, dia kata. Yang penting aku kerja. Jadi kalau ikutkan yang penting aku kerja, tak payah lagi berjabat. Tak payah lagi berjabat. Apa berjabat? Jabat kan jauh, jam, apa semua susah, duit minyak apa kerja kat rumah. Kat rumah pun boleh menghasilkan kerja juga. Dah semua kerja kat rumah. Pasal kerja kat rumah sebab inilah maqasid. inilah maqasid. Tak boleh lah gitu, kan? So kita kena ikutlah undang-undang. Malah undang-undang sebut, undang-undang ni Quran lah sebut. Quran masuk 8 pagi 5 petang. Itulah kita kena ikut. Tapi adalah tahulah tujuan kenapa datang kerja. Tujuannya nak kerja, tujuannya buat itu, buat ini supaya bersusun, bersistematik, ada tempat kerja, kan. Jadi tapi kalaulah masuk kerja 8 pagi, keluar 5 petang, tak kerja, dia pergi minum air, dia pergi jalan, dia pergi sana, pergi sini, dia pergi berniaga pula, kan. Waktu kerja memang dia masuk 8 pagi 5 petang. Tercapai tak tujuan kerja? Kalau dia pergi mengular, pergi jalan sana jalan sini, tak tercapai lah kerja. Sebab tu kena baca sekali undang-undang tu, dibaca dengan tujuan. Baca dengan tujuannya, faham kenapa masuk 8 pagi 5 petang, sebab supaya kerja. Kan? Janganlah masuk 8 pagi 5 petang aja, pergi tak kerja, pergi mengular, pergi minum air, pergi berniaga pula, kan? Buat dropship pula, kan? Tak bolehlah begitu. So kena baca hukum dan baca tujuannya sekali, barulah dia lengkap. Kalaulah baca tujuannya, kenapa 8 pagi 5 petang? Sebab suruh kerja. Kalau begitu saya kat rumah pun boleh juga kerja, kan? Tak payah datang pejabat. So itu engkau orang baik, tak apalah. Kalau orang jadi mengular, tak pergi pejabat, alasan kerja, tidur. Jadi iyalah, maknanya tak boleh nak baca 8 pagi 5 petang sahaja, tapi kena fahami tujuannya. Tak boleh memahami tujuannya langsung menghilangkan asas 8 pagi 5 petang pun tak boleh juga. Memang tak boleh. So dua-dua ni kena beriringan dan saling melengkapi antara satu sama lain. So apa kata lagi? Adalah aneh, dia kata, bagi sebuah negeri debat tentang kedudukan syariah ataupun hudud, tetapi masih lagi bergelut tentang sampah, kan. Dia bagi memenuhi elemen asas Islam, kebersihan. Dia kata negeri tak bersih, kan, sibuk hudud, dia kata, kan. Jadi tak, benda ni bukanlah mesti hudud saja, kan, bersih pun semua benda bergerak seiring, sejalan, kan. Supaya difaham, ni tulisan-tulisan dia lah. Ini antara dia disebut, negara tak harus mendikte, tak harus menentukan bagaimana cara kita berpakaian, kerana dia berada dalam wilayah peribadi. Dia katakan persoalan hati seperti keimanan, dia adalah urusan individu. Dia nak semayang tak semayang, ikut dia lah. Kita mana boleh macam itu. Kita ada dipanggil dengan dipanggil dengan dakwah, kan. Ada amar ma'ruf nahi munkar, kan. Orang sebelah kita tak semayang Jumaat misalnya, kan, Jumaat. Jadi kita kena usahalah untuk nak dakwah dia,
Bukanlah pergi ceroboh rumah dia, pergi marah dia, taklah. Kita baik dengan dia dulu, kita ni kan. Ha. Jadi kalau dia buat benda yang mungkar yang besar tu, kita boleh amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi diserahkan urusan hati ni terus kepada individu, tak boleh kan. Peranan masyarakat tu ada, Islam ada dakwah, Islam ada jihad, Islam ada amar ma'ruf nahi mungkar, ni perlu dilaksanakan ya. Dia kata manusia diciptakan bebas dan sebarang tindakan negara memaksa manusia menganut atau meninggal agama tidak bermakna dan sia-sia. So sangat ketara dalam tulisan-tulisan dia lah. Dia kata tak boleh paksa-paksa. Kepatuhan agama tak boleh paksa-paksa. Ini antara isu-isu yang banyaklah yang ditulis dalam perkara. Saya taklah nak baca sepenuh semuanya kan. Cuma yang saya nak sebutkan sini adalah hujah yang diberikan itu bukan sekadar tidak nampak macam logik, tetapi dia nampak Islamik, nampak macam Islamik. Dan bila nampak Islamik, itulah yang saya sebutkan tadi sebagai apa? Sebagai neo Islam liberal. Islam liberal versi baru, versi Islamik. Tapi sebenarnya itulah Islam liberal. Sebab apa? Sebab dia berhujah dengan maqasid, kebebasan, kesemarataan, nampak macam Islami, tapi sebenarnya dia meminggirkan tuntutan nas ataupun yang disebut sebagai mu'attilah, sebagai mu'attilah. Okey, itu yang saya rasa saya nak kongsikan kepada anda semua pada malam ni, lebih kurang dalam 1 jam ni, dan saya tak pasti bagaimana penerimaan yang anda boleh terima kan. Mudah-mudahan dapat mencapai matlamat lah ya. So kalau ada apa-apa yang nak ditanya ataupun apa-apa concern, silakan kalau ada. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, ada yang saya baca je lah daripada tulisan yang terlepas kan. Ada yang kata Saidina Umar tak laksana hukum potong tangan pencuri sebab keadaan tak kondusif. Apa komen Ustaz? Okay. Ni Undang-undang kita tulis ada. kata mereka. Undang-undang ada. Tapi kuasa ada, kuasa mahkamah ada, undang-undang ada. Bila berlaku halangan, maka tak dilaksanakan. Kita, mahkamah tak ada kuasa, undang-undang pun tak ada. So kita kata kita macamlah Saidina Umar, tak betul. Dia punya persamaan tu tak betul. Sebab pada zaman Saidina Umar ada kuasa. Undang-undang pun ada. Kalau dia nak buat boleh, tapi dia tangguhkan dulu. Kita kuasa pun tak ada. Mahkamah kita mana ada kuasa buat macam itu. Kan? Mahkamah kita hanya kuasa dia 356 saja. RM3,000, 6 bulan penjara, kemudian apa nama dah, 3 bulan, 5,000 denda, apa dah, ada 356 lah, saya lupa dia punya ni kan. Itu sahaja. Jadi kita tak ada kuasa. Undang-undang pun tak ada enactment lagi. Baru draft, baru diluluskan, baru ingin diluluskan, bawa pada rang undang-undang, belum ada lagi lah. So itu tak sama. Okey. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada persoalan boleh ajukan di ruangan komen. InsyaAllah. Kalau terlepas soalan tadi boleh copy balik, post balik. Saya mungkin tak sempat nak baca, nak scroll di atas-atas. Boleh komen